أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang mana Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba membaca suratul Fatihah bermula dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian apabila kita menyebutkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, lalu Allah berfirman kepada kita, hambaku memujiku. Kemudian kita sambung lagi dengan kalimah Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu Allah bersabda kepada kita, hambaku memujiku. Kemudian masuk ayat yang keempat, iaitu Maliki Yaumiddin, pemilik ataupun penguasa pada hari pembalasan, iaitu hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjawab bila kita membaca kalimah Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hambaku memujiku dan hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Lalu kita pun menyebutkan ayat yang ke-6, ayat yang seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, aku memperhambakan diri, aku menyerah diri, aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Siapa yang menyebutkan kalimah ini, lalu Allah berfirman, ini adalah antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapat apa yang dia minta. Subhanallah. Kemudian kita membaca pula ayat Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu Allah berfirman, ini untuk hambaku dan hambaku mendapat apa yang dia minta. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, cuba kita tengok bila kita minta bantuan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada masa-masa banjir, yang melihat bila dah balik rumah, tengok keadaan rumah, tengok keadaan kereta, tengok suasana yang sangat menghiburkan, sebut dan ulanglah kalimah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyerah diri, hanya kepadamu ya Allah aku memperhambakan diri. Ya Allah, aku lemah, Iyyaka na'budu, aku lemah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Terus minta tolong dengan Allah. Allahu Akbar. Saya jumpa beberapa mangsa-mangsa banjir, memang dalam keadaan total loss, tak ada apa-apa, muslimin muslimat, tapi boleh tenang, boleh sabar kerana mereka sedang menghitung nikmat Allah. Kita alhamdulillah ustazah, ada je pertolongan Allah, ada orang tolong, ada orang hantar makanan, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah permudahkan urusan ustazah. Allahu Akbar. Saya kata hebatnya kakak ni, hebatnya puan, dalam keadaan susah, bertimpa-timpa, orang kata jatuh, ini bukan dah bertimpa tangga, jatuh. Kalau kita rosak satu barang di rumah kita, contohnya rosaklah TV ke, rosaklah rice cooker ke, rosaklah ni, kita dah terasa dah tuan-puan sekalian. Kalau hari tu ada satu rosak kan, contohnya kita kata ada iron tu dan sereka yang mahal, yang Philip tu kan, yang wap tu yang kita beli 1000 lebih rosak, kita mungkin terasa kehilangan tu berhari-hari tu. Tapi masa banjir kehilangan serentak semua barang berharga. Allahu Akbar. Tapi ada sebahagiannya yang kita jumpa muslimin muslimat sangat tenang dan sangat kuat. Mereka sedang menghitung nikmat-nikmat Allah. Dan bila mereka tengok barang-barang yang rosak, mereka ada yang sebut, rupanya selama ini banyak nikmat Allah. Bila dah Allah ambil baru perasan. Selama ni hidup dalam nikmat Allah, ustazah dia kata. Hidup dalam nikmat Allah. Bila akak tengok barang-barang yang rosak, kereta, lepas tu semua barang-barang dapur yang dihimpun sekian lama, kereta, baju-baju, banyaknya Allah bagi selama ni. Tak sedar selama hidup dalam nikmat Allah. Tapi bila Allah ambil sekaligus baru perasan, masya-Allah, Allahu Akbar. Ustaz. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya nak baca lagi sekali, nak ajak sahabat-sahabat baca Al-Fatihah ni dengan memahami, dengan cuba menghayati maksud, sebab setiap ayat dalam Al-Fatihah ini Allah menjawab.
Saya ulang lagi sekali, bila kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah berfirman, Allah sangat gembira, Allah sangat bahagia dengan pujian hambanya. Lalu Allah berfirman di hadapan para malaikatnya, hambaku sedang memujiku. Bila kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku sedang memujiku. Bila kita baca Malik Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku memujiku dan menyerahkan urusannya kepadaku. Tapi kita tidak mendengar firman Allah kepada kita saat kita membaca Al-Fatihah tersebut, kerana ia berlaku di alam ghaib. Tapi orang yang beriman, iaitu orang yang percaya kepada alam ghaib, dia akan membacakan Al-Fatihah itu dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang rasa cinta dan rasa bahagia, walaupun dia baca dalam keadaan dia sedang derita pada saat ini. Tuan-puan sekalian, Allah ya Hamid yang maha terpuji, Allah amat gembira dan sangat suka, Allah sangat mencintai orang yang memujinya, sehingga kan Allah memuji orang memujinya. Allah memuji manusia yang memujinya, sampai Allah mengisytiharkan di hadapan malaikat, hambaku sedang memujiku. Macam kita nak minta sesuatu dengan seseorang, dengan suami ke, dengan anak ke, kadang-kadang kita mulakan dengan pujian. Kan, bang, awak ni memang baik. Suami kita dah faham tu, awak nak apa sebenarnya puji-puji ni. Anak Umi ni memang rajin. Ya Umi nak minta tolong apa? Masya Allah. Bila kita baca Al-Fatihah, 3 ayat yang pertama, Allah berbangga, Allah gembira, Allah berkata, Allah berfirman, hambaku memujiku, hambaku memujiku, hambaku memujiku, sampai ayat keempat. Sampai ayat yang kelima, bila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku persembahkan diri, hanya kepadamu aku menyerah kelemahan diriku, hanya kepadamu ya Allah aku memperhambakan diriku, aku hanya hamba, aku redha dengan ujian banjir, aku kehilangan semuanya. Andai ini adalah jalanku ke syurgamu, ya Allah. Itulah erti bila kita sebut iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku memperhambakan diri, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya untuk melawan takdir Allah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya untuk aku protes, untuk aku tidak menerima ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hamba yang kita akan rasa bila saat kita tidak berdaya. Dan bila saat kita tidak berdaya, tuan-puan sekalian, saat ujian seperti musibah banjir, manusia hanya mampu melihat air yang sedang naik tanpa mampu buat apa-apa. Tidak mampu, walaupun air itulah yang selama ini kita guna pakai untuk minum, untuk pakai, untuk mandi. Air menjadi kawan kita, yang menjadi teman. Bahkan kalau air tidak ada, satu hari kita susah tanpa air. Tapi air boleh jadi dalam bentuk musibah, dalam bentuk ujian. Lalu kita sebut iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku memperhambakan diri. Air itu juga hamba-Mu ya Allah. Engkau telah memerintahkan hujan yang turun tanpa henti. Engkau memerintahkan air yang mengalir dan semakin naik itu ya Allah. Sudah tentu Engkau yang maha bijaksana, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyantun, Engkau maha mengetahui hakikat yang sedang berlaku ini ya Allah. Hikmah di sebalik. Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, masya-Allah, ini adalah antara aku dengan hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapat apa yang dia minta. Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku memperhambakan diri, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan, masa tu berhenti dan minta tolong ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Mungkin ada yang tanya, Ustazah, kalau saya baca terus ayat tu boleh tak? Boleh. Tak semestinya kena baca daripada awal, walaupun surah Al-Fatihah. Boleh je terus pergi pada ayat yang kelima ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu masuk dia kepadamu aku minta tolong. Minta apa-apa pertolongan. Aku minta tolong denganmu ya Allah, hantarkanlah orang-orang yang boleh membantu aku mengemas rumah ni. Aku penat ya Allah. Ya Allah, aku minta tolong ya Allah. Mungkin ada orang-orang yang datang menolong, memberikan sebahagian nafkah ataupun rezeki ataupun sedekah ya Allah. Aku tidak tahu ya Allah bagaimana nak mulakan kehidupan ni ya Allah. Sekurang-kurangnya dapatlah beli pakaian, sekurang-kurangnya dapatlah beli makanan, dapatlah beli ni. Minta saja dengan Allah. Allah sebut apa? Allah berfirman, siapa yang baca ayat ini, Allah berfirman, ini antara aku dengan hamba-Ku. Hamba-Ku akan dapat apa yang dia minta. Subhanallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu Allah berfirman, ini untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang dia minta. Subhanallah. Allahu akbar. Yang mana setiap ayat itu adanya
jawapan daripada Allah, namun kita tidak mendengarnya secara zahir kerana ia berlaku di alam ghaib. Namun orang yang beriman, orang yang percaya, dia akan membaca surah Al-Fatihah dengan perasaan yang begitu indah. Muslimin muslimat, Al-Fatihah diberi gelaran Sab'ul Masani. Subhanallah, 7 ayat yang diulang-ulang kerana Allah mewajibkan kita membaca surah Al-Fatihah. Mungkin Ustaz ada hadis kelebihan surah Al-Fatihah yang lainnya, muslimin muslimat. Nabi SAW, ini hadis yang sahih riwayat Bukhari. Ketahuilah, aku ingin mengajarkanmu satu surah yang sangat agung di dalam Al-Quran sebelum aku keluar masjid. Lalu Nabi SAW pergi supaya dia boleh keluar daripada masjid. Aku mengingatkan baginda tentang apa yang ingin disebutkan. Lalu baginda SAW bersabda, surah ini ialah Sab'ul Masani, 7 ayat yang penuh dengan pujian. Sab'ul Masani, 7 ayat yang penuh dengan pujian, dan merupakan surah Al-Quran yang teragung yang pernah diberikan kepadaku. Nabi SAW bersabda, Al-Fatihah adalah surah yang paling teragung yang pernah diberikan Allah kepadaku. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, 7 ayat yang penuh dengan pujian kepada Allah. Dan Allah mewajibkan kita baca. Kalau kita solat fardu 5 waktu, jaga sekurang-kurangnya 17 kali kita membaca Al-Fatihah dalam solat. Kemudian seterusnya, subhanallah, dalam Al-Kahfi 1024, surah Al-Fatihah adalah antara ayat Quran digunakan sebagai penawar, sebagai syifa dan sebagai ruqyah ataupun penyembuh. Imam Nawawi berkata, sunat membaca kepada orang yang sakit dengan Al-Fatihah berdasarkan hadis Nabi SAW. Wa ma adraka annaha ruqyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang bermaksud, tidakkah kamu ketahui bahawa surah Al-Fatihah bersifat ruqyah? Nabi kata, surah Al-Fatihah bersifat ruqyah. Jadi kita boleh membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang sakit, kepada orang yang sakit zahir ataupun sebagai ataupun sakit batin yang tidak kita boleh, yang kita tidak nampak secara zahir, sihir kan, mungkin kena santau, mungkin kena gangguan-gangguan jin dan sebagainya. Ia adalah penawar, syifa, ruqyah dan penyembuh berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu Nabi bersabda, tidakkah kamu ketahui bahawa surah Al-Fatihah itu bersifat ruqyah? Jadi tuan-puan sekalian, dalam musim-musim banjir ataupun bukan musim banjir, ada anak kita yang demam, anak kita yang sakit, ada ahli keluarga kita, anak kita jatuh ke kan, kita bacalah surah Al-Fatihah dengan niat ruqyah, dengan keajaiban surah Al-Fatihah, dengan keajaiban kekuasaan Allah. Allah boleh hilangkan sakit itu sekelip mata, tuan-puan sekalian, walaupun tanpa bantuan ubat dan sebagainya. Namun setelah diikhtiar dengan Al-Fatihah, jika sakit masih berlarutan, bawalah pergi jumpa doktor. Sebab itu juga sunnatullah, iaitu usaha dan ikhtiar juga adalah sunnatullah. Berdoa itu adalah satu sunat yang teragung. Berdoa meminta dengan Allah, sunat yang sangat dituntut. Namun berusaha juga adalah sunat yang sangat dituntut. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, seterusnya, kelebihan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah atau penyembuh juga dapat dirujuk kepada peristiwa bagaimana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang telah menjampi seorang ketua kabilah yang terkena sengatan binatang berbisa. Kena sengat binatang berbisa, beliau membaca Al-Fatihah untuk merawat. Dengan izin Allah, ketua kabilah itu sembuh seperti sedia kala. Masya Allah. Dan yang seterusnya, kelebihan surah Al-Fatihah, sahabat-sahabat semua, dalam satu maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Taurat dan Injil seperti Ummul Quran, iaitu surah yang mempunyai 7 ayat yang bersifat mathani, dan iaitu Al-Fatihah. Dan surah ini terbahagia antaraku dan hambaku 2 bahagian, dan bagi hambaku yang separuh itu apa yang mereka minta. Subhanallah.